Halo, selamat pagi semua. Hai. Apa kabar murid-murid tahun 1 Akasia? Cikgu berharap semua murid berada dalam keadaan sihat dan ceria pada pagi ini. Baiklah, pada hari ini kita akan teruskan sesi pengajaran dan pembelajaran dari rumah. Dan cikgu sangat-sangat berharap semua anak-anak telah bersedia. Dan untuk keperluan pada pagi ini, anak-anak perlu sediakan buku teks bahasa Melayu, buku aktiviti jilid 1 bahasa Melayu tahun 1 dan juga bersedia dengan alat tulis, pembaris, pensel, pemadam dan sebagainya. Baiklah, hari ini kita akan pergi kepada kemahiran tata bahasa yang seterusnya. Sebelum itu, cikgu ingin imbas kembali kemahiran yang telah kita pelajari pada hari Jumaat lalu, yaitu berkaitan dengan kata nama khas. Ya, betul, kata nama khas. Jadi cikgu ulang semula apakah itu kata nama khas. Kata nama khas ialah kata yang merujuk khusus kepada orang, tempat atau benda. Contohnya, contoh bagi orang macam kita lah. Murid-murid, guru-guru, jururawat, ibu bapa, semua kita mempunyai nama tersendiri. Contoh bagi cikgu sendiri, nama cikgu Sylvia. Oleh itu Sylvia kita panggil sebagai kata nama khas. Begitu, Bagi tempat pula, contohnya nama sekolah kita, Sekolah Kebangsaan Pasir Putih Keningau, ataupun kelas kamu, yaitu tempat 1 Akasia. Itu adalah nama khas bagi tempat. Dan cikgu dapati di dalam jawapan anak-anak murid semua pada hari Jumaat lalu, ada yang menjawab padang sekolah. Sekiranya anak-anak murid menjawab padang sekolah, ia adalah kata nama am. Kata nama khas kita mesti sebut apakah nama padang itu, padang sekolah kebangsaan ataupun ada nama khasnya. Padang Gemilang, macam tu. Padang bola sepak SK Sekolah Kebangsaan macam tu. Kalau misalnya kawasan dewan, kita tidak boleh sebut dewan sekolah saja. Kita mesti sebut Dewan Kuntamas Sekolah Kebangsaan Pasir Putih Keningau. Begitu. Jadi kalau padang sekolah tu dia belum termasuk dalam kata nama khas. Jadi apa yang kita boleh bagi tahu di dalam gambar padang sekolah tu ialah nama-nama murid, nama cikgu. Kita boleh sebut di situ kata nama khas yang sesuai di kawasan padang sekolah. Baik, jadi cikgu berharap murid-murid dapat buat pembetulan bagi latihan-latihan yang telah cikgu semak. Baiklah, jadi hari ini kita akan teruskan dengan kemahiran tata bahasa yang seterusnya. Anak-anak boleh rujuk di dalam buku teks muka surat 26. Tajuk hari ini ialah Terima Kasih Sahabat. Jadi sebelum tu, sila dengar rakaman perbualan ini. Sudahkah kamu bertiga siapkan latihan matematik? Belum, Halim, kami tidak tahu membuatnya. Bolehkah kamu tunjukkan? Boleh, mari saya tunjukkan. Oh, baru saya paham. Terima kasih kerana sudi mengajar kami bertiga, Halim. Sama-sama, kita rakan sekelas, haruslah tolong-menolong. Ya, begitulah rakaman perbualan di antara Halim, Aileen, Prema dan juga Rina. Mereka berempat ini merupakan rakan sekelas. Jadi semasa di dalam kelas mereka sedang bercerita. Jadi isi perbualan mereka adalah seperti yang anak-anak dengar sebentar tadi. Jadi di dalam cerita itu, di dalam perbualan itu ataupun di dalam dialog tersebut terdapat kata ganti nama diri. Jadi kalau anak-anak lihat di dalam dialog itu, sekiranya anak-anak melihat tulisan yang berwarna biru, itu adalah disebut sebagai kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah kata yang menjadi pengganti nama orang. Contoh tadi cikgu bagi tahu nama cikgu ialah Sylvia. Jadi bila cikgu bercakap dengan orang lain,
Cikgu tidak perlu sebut Sylvia akan memeriksa buku kamu. Cikgu tidak perlu sebut nama cikgu lagi. Cikgu cuma sebut saya akan memeriksa latihan yang Anda telah siapkan. Begitu. Jadi kata ganti nama diri ini terbahagi kepada 3, yaitu yang pertama kata ganti nama diri pertama. Contohnya saya, kita, kami. Ini digunakan oleh orang yang sedang bercakap. Orang yang sedang bercakap. Dan kedua ialah kata ganti nama diri kedua. Orang yang lawan Anda bercakap, kawan Anda bercakap. Contoh, cikgu sedang bercakap dengan kamu pada ketika ini. Jadi, cikgu akan panggil kamu, cikgu tidak sebut nama kamu. Cikgu terus, apa kabar awak? Apa kabar kamu hari ini? Cikgu gunakan kamu, awak, yang sedang mendengar cikgu bercakap. Itu dipanggil kata ganti nama diri kedua. Manakala yang ketiga ialah kata ganti nama diri ketiga. Kata ganti nama diri ketiga ini orang itu tidak bersama dalam sesi perbualan ataupun tidak berada bersama dengan sahabat-sahabat Halim ini pada ketika mereka sedang bercakap. Mungkin orang itu berada di kantin atau di tandas. Jadi apabila contoh Halim bertanya, di manakah sahabat kita yang bernama Raikal. Jadi Prema akan jawab dia. Dia maksudnya Raikal itulah dia sedang berada di kantin, macam tu. Jadi kata ganti nama diri ketiga ni merujuk kepada orang yang sedang diperkatakan tetapi dia tidak berada di tempat kejadian ataupun dia tidak berada bersama semasa perbualan itu. Jadi kata ganti nama diri ini selalunya kita gunakan untuk bercakap dengan orang ataupun kita sedang menceritakan tentang seseorang. Jadi untuk lebih lanjut, anak-anak boleh lihat dalam link YouTube yang cikgu berikan. Selepas memahami apakah kata ganti nama diri, anak-anak bolehlah selesaikan latihan di dalam buku aktiviti muka surat 27 dan juga 28. Ada 2 latihan pada hari ini. Jadi cikgu harap semua anak-anak boleh menyelesaikannya dengan tepat. Itu sahaja untuk hari ini. Selamat belajar semua. Jumpa lagi. Bye-bye.